Okey, subtopik 4.1.2. Entity dan attribute. Tengok sikit bawah ni pengenalan dia. Reka bentuk pangkalan data mungkin berbeza antara satu organisasi dengan yang lain. Hal ini disebabkan setiap organisasi mempunyai entiti dengan atribut yang berlainan. Okay, pasal apa pangkalan data tu berbeza? Sebab entiti dengan atribut dia adalah berbeza ataupun berlainan. Okay, contoh pangkalan data di sekolah. Okay, di sekolah kita ada pangkalan data. Pangkalan data. Dekat mana lagi ada pangkalan data? Hari tu bagi banyak contoh. Contohnya di kedai kan. Di kedai pun ada pangkalan data. Okay. Di kedai besar-besar lah. Lagi? Dekat mana lagi? Hospital, klinik. Hospital juga ada pangkalan data. Tapi pangkalan data ni, semua pangkalan data ni adalah berbeza. Okay, tak sama. Tak sama antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Okay, pangkalan data di sekolah tak sama dengan pangkalan data di kedai dan tak sama juga dengan di hospital ataupun di klinik atau di tempat-tempat lain. Kenapa tak sama? Sebab entiti dan atribut dia adalah berbeza. Okay. Nanti kita tengok apa dia entiti dan atribut. Tapi sebagai ayat mudah ni, entiti ni sebenarnya dia adalah objek yang terdapat dalam satu pangkalan data. Okay. Entiti contohnya macam orang kan. Orang, benda dan lain-lain lah. Itu adalah entiti. Contoh dekat sekolah, entiti kita apa? Apa yang ada dekat pangkalan data sekolah? Dalam situasi sekolah, apa yang ada? Boleh bagi contoh? Nah, kita ada apa? Ada murid kan? Lagi kita ada apa lagi? Cepat bagi contoh. Apa lagi? Guru. Lagi kita ada apa lagi? Kita ada, mungkin ada staff kan? Kalau di kedai, apa dia entiti yang mungkin wujud? Kita beli barang kan? Kalau kedai perabot ke, dia bagi receipt kat kita. Apa entiti yang mungkin wujud? Satu kita ada pelanggan ataupun pembeli kan? Lagi kita ada apa lagi? Penjual. Ya, penjual. Mungkin kita ada barang lah kan, barang yang dijual. Barang, okey. Yang ni adalah entiti, contoh-contoh entiti. Lagi, untuk hospital, apa dia contoh entiti? Yang awak bawa? Ya, pandai. Kita ada doktor, ya ada? Pesakit. Ya, pandainya. Lagi kita ada? Rawatan. Kan, rawatan. Pesakit mai dapatkan rawatan. Rawatan ni dia mungkin dah ada tarikh lawatan, kan? Tarikh temu janji. Okay, lepas tu mungkin kita ada apa lagi? Ubat. Okay, ini semua adalah contoh entiti. Okay, lepas tu yang kedua kita ada attribute. Attribute ni ayat mudah dia. Attribute adalah ciri-ciri. Ciri-ciri entiti. Ni ayat mudah lah. Sekejap lagi kita tengok lebih detail. Okay. Ciri-ciri yang menerangkan suatu entiti. Okay. Ataupun sifat-sifat suatu entiti. Okay. Contohnya kalau murid. Murid. Entiti murid. Kalau atribut dia kita ada apa? Nombor kad pengenalan kan? Ada apa lagi? Nama, betul. Okay. Tarikh lahir. Ya, betul. Tarikh lahir kan? Tarikh lahir, jantina.
Okay. Ni semua yang biru-biru ni adalah attribute. Sama juga guru. Guru mungkin dia ada ID guru. Nak membezakan seorang guru dengan guru lain, kita gunakan ID dia. Ataupun nombor kad pengenalan pun boleh. Lepas tu ada nama guru kan. Nama guru. Lepas tu subjek diajar. Dan lain-lain lah, nombor telefon kan. Okay. Ini semua adalah attribute untuk entiti guru. Okay. Lepas tu kita ada staff. Staff ni lebih kurang guru lah. Kita ada ID staff. ID macam nombor staff. ID staff, nama staff kan. Dan lain-lain. Okay. Okay, next. Kita tengok kalau dalam situasi kedai pula. Pelanggan. Pelanggan ni apa tadi? Entiti ke attribute? Entiti ke attribute pelanggan? Entiti, okay. Kalau attribute dia apa? Kita ada apa kalau pelanggan? Mungkin kita ada ID pelanggan. Lagi? Nama pelanggan kan? Nombor telefon. Ya, nombor telefon, alamat, ni lah kan. Penjual sama juga. Selalunya kita ada ID penjual. Okay, ataupun pembekal, ID pembekal. Kalau kedai kita kan kita jual alat tulis, pen ni mungkin daripada pembekal Stabilo. Mungkin daripada pembekal hotline lah, Faber-Castell ke apa kan. Banyak pembekal tu. Kita kena ada ID pembekal, nama pembekal. Okay. Dan lain-lain lah yang berkaitan kan. Barang. Barang adalah entiti. Kalau attribute mungkin kita ada apa dia? ID barang ataupun nombor barang. Okay. Ataupun kita punya apa? Nombor siri barang tu. Barcode tu. Kan? Nombor barcode, nombor siri barang. Okay. Nombor siri. Lepas tu ada nama barang. Okay. Begitu juga kalau hospital, doktor. Doktor kita ada ID doktor. Macam tadi lah lebih kurang. Nama. Okay. Mungkin dia ada pengkhususan. Doktor bahagian kanak-kanak ke, pakar kulit ke kan. Pesakit pun sama juga. Ada ID pesakit, ada nama pesakit, jantina. Rawatan kita ada tarikh lawatan, tarikh appointment tu kan. Lepas tu mungkin ada dia bagi ubat ke, jenis rawatan. Ubat ni ada nama ubat, ID ubat, pembekal ubat tu syarikat apa kan. Ini semua yang biru-biru saya buat ni adalah attribute. Attribute tu apa? Ciri-ciri yang menerangkan suatu entiti. Faham tak setakat ni? Next. Faham. Okey, ni baru kita nak tengok. Komponen dalam pangkalan data. Dalam pangkalan data kita ada, dekat sini dia kata ada dua komponen lah. Yang pertama adalah entity. Yang kedua adalah attribute. Attribute ni dia bujak macam ni. Entity tu 4 segi. Okey, kita tengok satu persatu. Entity ialah satu kumpulan objek yang sama jenis. Satu kumpulan objek yang sama jenis. Okey, contohnya tadilah murid, guru. Dia objek dia sama jenis. Kalau murid tu semua murid je. Kalau guru semua memang kalangan guru saja. Macam tu. Okay. Bersifat unik. Bersifat unik. Wujud dalam persekitaran. Wujud dalam persekitaran iaitu tempat di mana pangkalan data berada atau tempat di mana anda hendak membangunkan pangkalan data. Okay, nanti kalau dah kerja nanti awak jadi pembangun pangkalan data, database developer. Mungkin awak ditugaskan buat satu pangkalan data untuk hospital. Kalau untuk hospital maksudnya kena tengoklah entiti apa yang wujud dalam persekitaran hospital tu. Macam tadilah kita bincangkan doktor, pesakit, ubat, rawatan semua tu. Okay. Entiti. Contoh entiti adalah orang, murid, guru, doktor, pesakit, tempat. Okay, tempat contohnya sekolah, universiti, okay, klinik. Itu tempat. Benda. Benda contohnya barang. Kan?
ubat. Okay. Mempunyai data mengenainya yang boleh dikutip dan disimpan. Okay. Itu adalah entiti. Entiti tu dia ada data. Data yang kita boleh kutip dan simpan. Diwakili oleh simbol segi empat dalam gambar rajah perhubungan entiti. Nanti kita tengok ni, gambar rajah perhubungan entiti tu apa, nanti kita tengok. Singkatan dia adalah ERD. Entity Relationship Diagram. Rajah perhubungan entiti ataupun ringkasnya ERD. Okay, yang penting awak kena ingat ni, entiti diwakili oleh simbol segi empat. Itu sebab saya buat dekat sini segi empat. Okay. Nanti kalau nak lukis entiti mesti guna segi empat. Nak lukis dalam ERD. Okay, seterusnya kita tengok yang kedua. Komponen yang kedua adalah attribute. Attribute ialah menerangkan ciri-ciri entiti. Okay, attribute ialah, kita boleh kata attribute ialah ciri-ciri yang menerangkan entiti. Okay, ciri-ciri, sifat entiti. Mempunyai satu atau lebih ciri. Okay, setiap entiti dia ada satu atau lebih ciri. Sebab itulah dia kata mempunyai data kan. Entiti tu mempunyai data. Data tu maksudnya ciri-ciri dia lah. Merupakan lajur dalam jadual. Nanti kita tengok lajur. Lajur tu yang mana kelas? Lajur tu daripada atas ke bawah ke? Okay, yang ni ke lajur ataupun yang ni? Yang dari kiri ke kanan tu ke yang dari atas ke bawah lajur? Mana satu? Kiri ke kanan. Kiri ke kanan ni lajur. Ha. Mana satu lajur? Atas ke bawah. Oh, kalau tak yang ni lah kan? Okey, sebenarnya lajur tu yang ni, yang atas ke bawah ni. Ini lajur, okey? Lajur. Macam mana nak kenal, macam mana nak ingat? Saya selalu buat macam ni. Kalau lajur, L kan? L. L. Ni kan macam L kan? Saya ingat macam tu tau. Lajur yang ni. Okay, lajur. Attribute merupakan lajur dalam jadual. Nanti kita tengok jadual. Attribute tu yang ni. Okay, dari atas ke bawah tu, lajur. Diwakili oleh bentuk bulatan bujur dalam gambar rajah perhubungan entiti. Dalam ERD, attribute diwakili oleh bentuk bujur. Oval macam tu kan. Okey, tengok rajah ni. Ini adalah hubungan antara entiti dan attribute. Okey, tengok dekat kotak besar ni. Kotak besar ni, ini adalah entiti. Entiti kita, nama dia murid. Sebab tu dia kata entiti diletakkan dalam bentuk segi empat. Ni, bentuk segi empat tepat. Selalunya nama entiti kita tulis dalam huruf besar. Huruf besar. Selalunya. Seeloknya awak tulis huruf besar lah untuk entiti. Okey. Lepas tu kita ada pula attribute. Attribute ni adalah ciri-ciri yang menerangkan sesuatu entiti. Bagi murid, kita ada attribute yang pertama, nama kan. Nama, ID murid, tarikh lahir, kelas, nama bapa, nama ibu, alamat, banyak lagi lah yang lain kan. Okay, ini adalah attribute. Attribute diwakili oleh simbol bujur, oval. Okay. Tengok, tahukah anda entiti dan attribute diwakili oleh simbol piawai. Simbol piawai maksudnya standard, satu dunia. Satu dunia gunakan simbol yang sama. Okay. Kalau entiti segi empat tepat macam ni. Kalau attribute oval. Okay, next. Murid, guru, peralatan. Tiga tu apa dia tu? Dia buat dalam bentuk segi empat tepat. Lepas tu guna huruf besar. Ini kita panggil apa? Entiti ke attribute? Entiti. Entiti, okey. Lakaran entiti bagi persekitaran bilik darjah. Dalam bilik darjah kita, dalam kelas kita. Ini antara entiti yang wujud lah yang dia bagi contoh. Murid,
guru, peralatan. Okey. Lepas tu tengok contoh lain. Lakaran entiti dan atribut bagi persekitaran makmal komputer. Dalam makmal komputer pula, situasi dalam makmal komputer, entiti yang wujud kat sini dia bagi satu contoh je, iaitu komputer. Ini adalah entiti komputer. Lepas tu kita buat garis untuk menerangkan entiti ni, kita ada atribut. Atribut yang pertama kat sini model. Model komputer kan, Asus ke apa kan. Oh, itu jenama. Jenama kan, Asus, Toshiba, itu jenama. Lepas tu kita ada model. Model dia. Lepas tu ada nombor siri. Lepas tu buatan. Buatan negara mana kan. Okay. Lakaran entiti dan atribut bagi persekitaran kantin sekolah. Kantin sekolah. Dekat kantin, dekat sini dia bagi dua entiti kan. Apa dia? Apa dua entiti dekat kantin sekolah yang dia bagi kat sini? Pekerja. Pekerja dan? Makanan. Makanan. Ya, pekerja dan makanan. Pekerja kita ada nombor telefon, ada nama, ada alamat. Kalau makanan kita ada jenis makanan. Lepas tu ada harga. Okay. Pangkalan data hubungan. Pangkalan data hubungan. Okay. Pangkalan data hubungan ni nanti kita akan belajar menggunakan Microsoft Access. Dalam pangkalan data hubungan, setiap entiti diwakili oleh satu jadual. Okay. Dia kata dalam pangkalan data hubungan, entiti diwakili dalam bentuk jadual. Setiap entiti diwakili oleh satu jadual. Juga disebut jadual hubungan. Jadual hubungan. Okay. Maksud dia kat sini, kalau tengok jadual ni adalah jadual. Okay. Ni sebenarnya jadual tapi dia lukis macam, kalau sepatutnya jadual kita macam tu lah kan. Petak-petak macam tu, ada baris-baris macam tu. Okay. Setiap entiti diwakili oleh satu jadual. Ini adalah satu jadual. Yang dia bagi contoh ni satu jadual. Okay. Setiap jadual hubungan terdiri daripada beberapa lajur yang dikenali sebagai medan. Okay, jadual ni dia ada lajur. Lajur yang kita panggil sebagai medan. Lajur tu yang ni. Tadi kan saya kata lajur tu yang ni, atas ke bawah ni. Ini adalah lajur. Jadi, dalam jadual ni ada berapa lajur? Cuba bagi tahu saya, ada berapa lajur dalam jadual ni? 6. 6 lajur, betul. Okay. Setiap lajur tu kita panggil sebagai medan. Dalam jadual, setiap lajur dipanggil sebagai medan. Kalau ada 6 lajur dekat sini, ada berapa medan? Ada berapa medan? Tadi awak cakap ada 6 lajur. Betul, ada 6 lajur. Lajur juga kita panggil sebagai medan. Jadi ada berapa medan dekat sini? 6. Berapa medan? 6 medan, betul. Okay. Ini lajur 1, lajur 2, lajur 3, lajur 4, lajur 5, lajur 6. Kalau ada 6 lajur, maksudnya ada 6 lah medan dia. Medan dia pun ada 6. Okay. Medan yang kedua nama apa? Bagi tahu saya, medan kedua nama apa? Tajuk dia, tajuk medan tu. Medan kedua adalah medan? Nama. Ya, kena jawab macam tu tau. Kalau ditanya medan kedua, medan apa? Nama. Medan keenam, medan apa? Alamat. Alamat, ya bagus macam tu. Okay. Setiap lajur atau medan pula mewakili satu atribut. Okay. Ni lajur kan? Ataupun kita panggil medan lah pula. Tadi kita panggil lajur, sama aja. Medan 1, medan 2, medan 3 sampai medan 6. Okay. Setiap medan kita panggil juga sebagai atribut. Okay. Ni adalah satu atribut ni sebenarnya ni. Ni satu atribut. Atribut apa? ID murid. Ini atribut apa? Nama. Ini atribut tarikh lahir. Atribut jantina. Atribut bangsa. Atribut
alamat. Faham tak? Lajur tu sama dengan medan dan sama juga dengan atribut. Lajur sama dengan medan, sama dengan atribut. Boleh catat sikit kat buku ke kat mana. Faham tak ni? Kan yang ni kan sifat kan? Sifat tu atribut kan? Okey. Kita stop dulu takat ni. Saya nak terangkan yang ni. Dia kata, setiap entiti diwakili oleh satu jadual. Okey, kalau lah yang ni adalah atribut, yang mana entiti? Yang mana entitinya? Agak-agak awak atribut tu untuk entiti apa? Ada ID murid, ada nama, ada tarikh lahir, jantina, bangsa, alamat. Ini adalah atribut semua ni kan? Atribut ni untuk entiti apa? Murid. Ya, betul. Untuk entiti murid. Okay, jadi sebenarnya jadual ni menerangkan tentang murid. Murid tu adalah entiti. Dalam pangkalan data, entiti tu kita wakilkan dalam bentuk jadual. Kalau tengok dekat sini, dekat jadual ni dia tak ada nama kan? Ada tak nama jadual ni? Tak ada nama kan? Okey, sepatutnya jadual ni ada nama. Nama dia adalah jadual murid. Okey, dia kena letak dekat atas tu nama jadual. Nama jadual tu adalah ambil kepada nama entiti. Jadual murid. Dalam jadual murid ada 6 atribut, ada 6 medan. Faham tak? Okey, ini semua adalah jadual apa? Jadual apa? Jadual murid. Okey. Okey, kita dah tengok apa dia jadual. Kita dah tengok apa dia medan. Medan atau atribut tu sama kan? Okay, sambung balik. Setiap baris dalam entiti tu apa dia? Entiti tu apa tadi? Apa kelas entiti? Entiti tu jadual kan? Setiap baris dalam entiti ataupun setiap baris dalam jadual mewakili satu rekod bagi seorang murid. Kita ada istilah baru pula kat sini. Rekod. Tengok betul-betul. Rekod. Rekod tu dia diwakili oleh apa? Oleh baris. Baris ni yang mana? Yang mana pula baris? Baris ni adalah baris tu yang dari kiri ke kanan ni. Yang ni baris. B-A-R-I-S. Ni baris. Baris tu yang ni. Ni. Ini satu baris. Ini baris satu. Yang ni. Ini semua baris satu ni. Sampai sini kan ni. Nampak ni? Ini baris satu. Ini baris berapa kelas? 2. Ya, seterusnya baris 3. Ada berapa baris semua? 4. 4 baris ya. Setiap baris ni mewakili rekod. Ingat, baris tu baris mewakili rekod. Baris mewakili rekod. Rekod. Maksudnya baris satu ni mewakili rekod untuk murid yang bernama Lee Yong Yong. Baris satu. Okay, murid yang bernama Lee Yong Yong. Rekod murid ni. Baris 3 mewakili rekod murid yang bernama apa? Baris 3. Zulkifli. Baris 3 mewakili rekod murid yang bernama Zulkifli. Macam tu. Faham tak? Satu rekod mengandungi data bagi setiap atribut yang ada dalam entiti. Ayat ni. Satu rekod ni, kita tengok rekod yang pertama ni lah, senang. Rekod pertama dia dulu. Rekod Lee Yong Yong ni. Satu rekod mengandungi data bagi setiap atribut dalam entiti. Satu rekod ni ada gabungan data bagi atribut. Atribut apa? Atribut
ID murid, atribut nama, atribut tarikh lahir, jantina, bangsa, alamat. Faham tak? Maksudnya gabungan atribut-atribut ataupun gabungan medan-medan membentuk satu rekod. Faham tak saya cakap? Ni maksudnya gabungan banyak-banyak apa? Banyak-banyak medan ataupun atribut. Okey, membentuk satu rekod. Ni banyak-banyak atribut ni, banyak-banyak medan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Membentuk satu rekod ni. Rekod Li Yong Yong. Sama juga nanti yang ni 6 medan membentuk satu rekod bagi Maniam. Boleh tak kelas? Okey tak? Boleh. Boleh nak? Yang kena faham dekat sini ni, entiti. Entiti diwakili oleh nama jadual. Nama jadual dia apa? Murid. Okey, ini adalah entiti ataupun jadual. Nama jadual adalah nama entiti. Lepas tu kita ada yang ni apa ni? Kita panggil apa ni? Hak nama ni. Saya ambil satu je. Ini panggil apa? Panggil apa ni? Nama. Li Yong Yong, Maniam, Zulkifli, Elizabeth ni. Yang ni saja ni, ke bawah ni. Panggil apa? Lajur. Panggil lajur ataupun medan. Ataupun atribut. Kan? Okay. Yang ni panggil apa ni? Untuk Zulkifli ni. Panggil apa? Satu baris panggil apa? Baris panggil apa? Rekod. Rekod. Ya. Okay, baris panggil rekod. Kita tengok soalan tanya apa. Dia suruh kita kena pasti dalam kerangka entiti kan. Mula-mula nak lukis macam mana? Kita lukis entiti dululah kan. Entiti dia adalah apa dia? Bagi tahu Ustaz, entiti. Apa nama entiti kita? Tengok kan. Apa nama entiti kita? Murid, betul, murid. Huruf besar kan? Sebab entiti biasakan buat huruf besar. Simbol apa? Segi empat tepat. Ya, segi empat tepat, pandai. Okey, murid. Lepas tu kita ada medan. Setiap medan ni mewakili apa dalam ERD? Wakili atribut. Okey, setiap medan mewakili atribut. Atribut yang pertama kita ada apa? Nombor daftar. Mesti letak sebiji macam tu. Ejaan dia N huruf besar, D huruf besar, ada underscore tu. Mesti sebiji macam tu. Lepas tu kita ada apa? Yang kedua kita ada nama murid. Okey. Lepas tu kategori. Lepas tu kita ada rumah sukan. Rumah underscore sukan. Okey. Boleh kelas? Kongsikan lakaran. Okey, bentangkan hasil. Murid dibentang menghasilkan lakaran yang mempunyai dua entiti dalam persekitaran kedai runcit. Okey, sebelum kita bincang nombor 4 tu, saya nak bagi tahu. Dalam ERD dengan dalam pangkalan data. Okay. Dalam ERD kita ada entiti. Dalam pangkalan data, entiti diwakili oleh apa? Pangkalan data ni. Yang jadual ni. Entiti diwakili oleh apa? Oleh apa? Jadual. Kena tahu istilah tu. Okay. Dalam ERD kita ada atribut. Tapi dalam pangkalan data, atribut tu kita gantikan, kita panggil sebagai apa? Medan. Ya, medan. Betul. Okay, kena tahu istilah ni. Dia istilah tu berbeza, digunakan di tempat yang berbeza lah. Kalau jadual dalam pangkalan data. Dalam ERD kita tak panggil jadual, kita panggil entiti macam tu.
Okey. Lepas tu, nombor 4. Berdasarkan pembentangan, murid diminta menghasilkan lakaran yang mempunyai dua entiti dalam persekitaran kedai runcit. Kedai runcit, entiti apa yang ada? Barang. Okey, kita letak entiti barang. Atribut dia apa? Bagi tahu saya. Bagilah 3 ke atribut dia. Apa dia? Yang pertama? Nama barang. Ya, nama barang. Okey. Lagi? Apa lagi? Selalunya kita akan letakkan nombor siri. Siri barang. Sebab kalau nama barang, mungkin dia nama yang sama. Kalau pen tu ada banyak jenis pen. Nama tu pen je kan? Nama dia pen. Tapi nak membezakan barang tersebut, kita gunakan nombor siri. Selalunya dalam pangkalan data kita kena ada satu atribut yang unik. Yang ni kita panggil sebagai atribut unik. Pasal apa unik? Sebab dia tak sama. Dia satu-satunya. Kalau nombor siri pen tu memang pen jenis tu saja nombor siri tu. Tak boleh sama dengan pen lain. Pen jenama lain. Okay. Jadi nombor siri ni adalah atribut yang unik. Yang tak sama dengan atribut lain. Kalau nama barang, kalau pen tu semualah pen kan. Kalau tepung pun banyak jenis tepung kan. Jadi kena ada nombor siri. Lepas tu kena ada apa lagi? Harga. Ya, ada harga. Harga seunit lah kan. Betul? Okey, ini baru yang pertama. Yang kedua? Entiti yang kedua agak-agak apa dia? Apa dia? Kedai runcit. Penjual. Bayangkan Hafifah lah. Penjual. Lebih tepat mungkin pemborong lah. Bayangkan kita tu tokai kedai. Mungkin pemborong kan? Pemborong. Pembekal ke? Okay, pembekal. Pembekal kita ada ID pembekal. Contohnya roti, pembekal roti kan? Kita ada pembekal roti Gardenia, roti apa lagi? Mighty White. Roti jenis-jenis lain pun kan? Kita kena ada ID pembekal. Lepas tu ada apa? Nama pembekal. Apa lagi yang terlibat? Atribut lain. Nombor telefon. Ya, pandai. Nombor telefon. Nombor telefon lagi apa lagi? Mungkin alamat dia kan? Alamat kilang dia. Alamat pembekal. Okey, macam tu. Okey, habis dah situasi di kedai ni. Okey, dia nak 2 je kan?